Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada malam ini 19 hari bulan 6 2021 di buah mula nombor 2. Kali ini malam kedua kita buat buah mula. Hari ini kita tajuk yang melibatkan sejarah iaitu peristiwa 13 Mei di sebalik apa yang jadi pada 13 Mei itu melalui daripada kacamata orang yang mengkaji sejarah, iaitu panel kita pada malam ini Tuan Herman bin Roslan, iaitu penulis Naga Merah di Selatan. Saya kenal Tuan Herman ni lama dah, which is kami sama-sama terlibat untuk meneruskan untuk study bab Kota Kuala Kedah, tapi dia yang paling terror lah, and saya hanya tolong di belakang sahaja. And Kota Kuala Kedah melibatkan sultan-sultan yang pernah di negeri Kedah. Sekarang ni dia tengah study berkenaan dengan catatan Belanda melibatkan di Kedah dan Perancis. Yang itu sebelum British. Yang kita tahu kebanyakannya daripada zaman British, iaitu sultan sekian. Tapi yang zaman Belanda dulu kita belum tahu lagi. Dan saya pun mendapat maklumat kata Tuan Herman akan untuk sambung kajian tersebut di Belanda sendiri. Beliau dalam proses untuk menyiapkan proposal ataupun dapatkan dana, dan kalau boleh kita sama-sama doakan untuk beliau dapat untuk teruskan mendapatkan sejarah di Belanda, catatan di Belanda. So hari ini tajuk 13 Mei seperti mana yang kita tahu, 13 Mei ni merupakan peristiwa yang berdarah dalam negara kita, iaitu rusuhan kaum paling dahsyat sekali yang kita pernah saksikan. Dan saya tak pernah hidup zaman tu. And maybe kalau ada orang-orang lama yang berada dalam 1969 yang boleh komen, yang tonton live, walaupun kita tahu malam ni ada bola, tapi kalau tonton live ni sambil-sambil sebelah, just komen supaya kita boleh dapat maklumat-maklumat tambahan daripada rakan-rakan yang pernah berada dalam zaman tersebut. Actually dia adalah satu pengajaran untuk rakyat Malaysia supaya terus untuk hidup bersatu padu. Kalau negara tak stabil, kita pun tahu investor tak mai, dan after COVID pun maybe tourism kita akan sangkut. Tapi problemnya kadang-kadang politik kat Malaysia ni menggunakan benda-benda tersebut yang kecil-kecil untuk menyebabkan perpecahan di kalangan rakyat Malaysia sendiri, sedangkan kita perlu fokus untuk kita make sure rakyat Malaysia ni bersatu padu untuk membangunkan Malaysia dan kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Saya suka untuk saya petik daripada Profesor Madya Dr. Ahmad Murtaza, iaitu UUM. Daripada UUM, dia kata ahli politik ni kena stop untuk mainkan isu-isu yang boleh memecah belahkan rakyat Malaysia, terutamanya yang menyentuh bab agama. Tapi saya tak mau buang masa. Saya akan panggil Tuan Herman untuk masuk ke live. Kita akan terus ke soalan yang pertama yang saya akan tanya dia. Baik. Assalamualaikum. Tuan Herman, mic. Waalaikumsalam. Okey, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi hadir kita punya live pada malam ni yang nombor 2. Okey, Tuan Herman, soalan saya yang pertama direct lah. Senang. Tuan Herman boleh pusing-pusing, tak ada masalah lagi, nak introduce diri ke whatever, boleh, no problem. Tapi saya nak tahu satu, relevan lagi tak kita nak discuss bab 13 Mei ni? Ataupun nak dibahaskan, ataupun kita nak buat talk macam ni, relevan lagi tak? Tuan Herman try teruskan dengan ni. Tak, Tuan Herman dengar tak? Ya, dengar. Dia putih-putih. Okay. Putih-putih baru tahu, putih-putih. Okey. So, soalan dia macam mana lah? Relevan lagi tak kita nak okay. Yang pertama, relevan lagi tak kita nak discuss bab 13 Mei ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada saudara Amirul daripada Mak apa ni? Firma Guaman Mak lah. Okey, jadi soalan dia ni relevan atau tidak
sebenarnya dia ada banyak sudut lah daripada segi sejarahnya, daripada segi undang-undangnya, daripada segi kesan sosialnya, ia berkait kepada situasi semasa lah. Kalau kita tengok dalam keadaan sekarang, bila mana kerajaan yang memerintah semuanya Melayu, saya rasa tak relevan lah untuk dibincangkan kan. Tapi bila ia melibatkan politik di antara dua parti ataupun dua pihak yang akan melihat kepada perkauman, maka isu ni akan terus dijadikan sebagai topik yang akan selalu dibincangkan lah. Okey, mana lah Mirul? Baik, macam mana Abang Iman tengok antara punca yang menyebabkan 13 Mei ni jadi, adakah sebab orang Melayu pada masa ketika itu merasakan ekonomi dia ketinggalan, ataupun akibat daripada politik, parti politik yang bergaduh pada masa tu? Okey, saya ni line tak clear ni. Tak tahu siapa lah. Betul, dekat saya gambar Abang Iman sangkut lah. Dia tak ni. Dia keras. Kau saya nak refresh tak? Saya refresh tak tu? Boleh. Saya akan remove Abang Iman tu, Abang Iman masuk balik tu dah okey lah. Okey pula. Okay, alright. Main-main Kena refresh. Okay, soalan tadi. Kalau keras lagi kita buat lain. Okay, Abang teruskan dengan jawapan. Adakah benda ni akibat daripada ekonomi? Sorry? Okay. So, kalau kita tengok dalam situasi 13 Mei daripada banyak penulisan, sebenarnya 13 Mei ni tak ada satu rekod rasmi yang dibuat keluar oleh pihak kerajaan. Yang hanya ada adalah kertas putih, mageran, dan kemudiannya pandangan dan spekulasi yang ditulis oleh ramai penulis pada zaman tu lah. Kalau kata ada buku contohnya macam Kuo Kiasong yang menulis 13 Mei yang mengatakan bahawa terdapat rekod-rekod yang disimpan di London, itu semua bohong lah. Sebab sememangnya tidak ada rekod yang dibawa keluar daripada simpanan kerajaan kepada umum lah. Kalau dia kata ada di England tu bohong lah. Sebab kalau kita nak faham tahun 69 tu, tahun 69 British dia dah keluar daripada tanah Melayu, daripada Malaysia. Kita pun dah ada nama Malaysia masa tu. Jadi tak ada rekod-rekod yang boleh didakwa lah. British dia dah tak perintah di tanah Melayu. Jadi tak ada laporan daripada pegawai-pegawai British. Yang ada hanya penulisan-penulisan orang-orang putih yang menceritakan tentang keadaan tu. Malah kalau hampa baca dalam satu kajian yang satu tesis yang dikeluarkan oleh CIA juga hanyalah pandangan dan spekulasi berdasarkan hearsay yang berlaku pada ketika itu. Maknanya laporan ataupun daripada percakapan-percakapan orang, itulah yang dirujuk, termasuklah dengan penulisan-penulisan yang ditulis oleh Tunku Abdul Rahman. Jadi dalam cerita 13 Mei ni dia tidak melibatkan faktor ekonomi, tetapi dia ada satu perselisihan dan perasaan yang tak puas hati, kemudiannya dimanipulasi oleh orang politik untuk meraih sokongan lah. Kalau kita cerita pada zaman tu, zaman antara Tunku Abdul Rahman dengan Tun Razak lah. So secara terang-terangan adalah zaman UMNO lah. Dan pada ketika itu juga kalau kita tengok ada DAP dan sebagainya, DAP, PPP semua tu, pakatan mereka tu tak kuat. Tetapi itulah pakatan pembangkang yang pertama, tetapi tidak dihuraikan ataupun tidak dijelaskan kepada masyarakat hari ni. Sebenarnya PPP, DAP, PAS ada buat pakatan secara tidak rasmi. Tapi tak macam law lah. Law kita sebut Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan dan sebagainya. Cuma orang politik pada ketika itu melihat kepada tujuan dia adalah sama, iaitu untuk menjatuhkan UMNO yang dipotretkan sebagai
dipotretkan sebagai British yang kedua. Di mana Tunku Abdul Rahman ni seorang Anglophile yang selalu disebut sebagai seorang Anglophile. Bukan setakat Tunku Abdul Rahman, tapi kalau kita baca memoir Tun Abdul Razak, apa ni lagi seorang tu, ni Tun Dr. Ismail, mereka juga orang-orang yang mengaji di England dan mereka dah tentunya ada sifat Anglophile, termasuklah Lee Kuan Yew. Ni semua mengaji sekali. Cuma perbezaan dan pandangan politik pada ketika itu berbeza. Apatah lagi kalau kita tengok daripada sudut sosial, iaitu daripada segi bidang pendidikan dan sebagainya, orang Melayu sudah terbahagi dua. Naknya saya buat kajian juga daripada sudut sosial orang Melayu kan, pecahan-pecahan di mana kedudukan komposisi orang Melayu. Daripada segi sosialnya, daripada segi ekonominya memang terang-teranglah kita nampak dengan jelas. Tapi daripada segi pemikiran cara hidup ni, tak ada lagi satu kajian yang melihat bagaimana orang Melayu ni mendepani cabaran-cabaran yang berlaku bukan setakat dalam politik tetapi juga dalam kehidupan seharian dan masalah sosial. So dalam isu 13 Mei, pada saya ia bukanlah melibatkan ekonomi tetapi lebih kepada permainan politik akibat perasaan tidak puas hati yang bermula sejak tahun 30-an lagi. Itu saja. Takkan dia tiba-tiba boleh jadi, Abang Aiman. Abang Aiman boleh hurai kali. Dia mesti start sikit sampai meletup pada 13 Mei. Okey, orang Melayu ni, kalau kita kajilah orang Melayu ni, kalau kita baca penulisan macam Frank Sunderham ataupun ramai lagi lah Orientalis, Winstead dan sebagainya, orang Melayu ni digambarkan satu masyarakat yang sangat penyabang. Malah kerana kesabaran itulah yang menyebabkan orang putih mudah untuk mentadbir orang Melayu. Dan dalam kajian-kajian antropologi ataupun sosiologi yang dibuat oleh Orientalis juga mengatakan bahawa orang Melayu ni satu bangsa yang sangat taat kepada sultannya dan tidak boleh diganggu gugat oleh sesiapa pun. Kalau sultan kata A, A. Kalau sultan kata B, B. Ni bukan kata sultan saja, malah kuasa yang diberikan kepada pembesar, penghulu dan sebagainya sangat orang kata apa, ditaatilah oleh orang Melayu. Okey. Tapi orang Melayu ni juga dia ada satu sifat, dia suka makan hati. Dia geram, marah dan sebagainya, tapi dia makan hati. Dia melihat kepincangan, keborobrokan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi dia bersikap redha dengan apa yang jadi dan sering mengatakan bahawa tak apalah, kita terima benda ni dengan hati yang walaupun sakit, biarlah Allah Ta'ala yang balas. Saya merasakan bahawa sifat ini satu sifat yang salah. Sebab kita bukan nak jadi hang jebat sampai pitikam sultan apa tak. Tapi kalau kita baca daripada sudut agama sendiri pun, kita boleh sebagai manusia biasa, walaupun kita ada ketua, kita boleh menegur kesalahan ketua. Sedangkan dalam solat sendiri pun kita boleh mufarakah ataupun kita boleh berpisah daripada jemaah tu setelah perbuatan salah yang dibuat oleh imam tu. Apatah lagi kita hidup dalam alam dunia realiti di mana ia melibatkan perasaan, dia melibatkan kewangan, ekonomi dan sebagainya. Jadi cerita 13 Mei ni dia bermula pada saya lah, bermula sejak tahun 40-an. 40-an selepas kemerdekaan. Selepas tamat Perang Dunia Kedua. Tetapi bunga-bunga kepada ketidakpuasan hati orang Melayu ni dah ada lama. Dan seperti mana yang saudara Amirul ada sebut, saya buat kajian, tulis buku apa semua. Saya juga meneliti apa yang berlaku kepada orang-orang Melayu, terutamanya di Kedah. Untuk untuk lebih mendalam, saya ingin tegaskan bahawa Kedah adalah negeri yang mula-mula menerima segala tekanan sebab kita duduk di utara. Dan kedua adalah Patani. Kelantan tak wujud lagi. Kelantan walaupun ada tetapi Kelantan dia duduk di belakang Patani. Tapi Kedah ni dia sentiasa di depan lah dalam isu-isu yang berlaku lah. Jadi Kedah ni menerima tekanan daripada pelbagai pihak yang
Terutama sekali kalau kita tengok bila masuknya China sejak tahun 1750 sudah mencetuskan beberapa peristiwa-peristiwa penting lah. Antaranya ialah Perang Kedah Siam lah. Itu memang terang-terang melibatkan China lah. Jadi sebenarnya orang Melayu ni, tok-tok nenek kita ni dah tak puas hati lama lah dengan China. Tapi mereka masa tu dengan informasinya yang kurang. Jadi mereka hanya dengar kepada cakap-cakap lah. Sampailah hari ni kita bila dah ada banyak kajian baru kita nampak lah. Okey. Sebelum nak masuk kepada ni, serah pada Cik Amirul tu. Terima kasih Tuan Hebat. Okey. Kalau kita tengok daripada zaman sekarang, keadaan politik semasa, saya boleh tengoklah, macam saya ada cikgu-cikgu yang umur dia maybe dah senior. Bila saya jumpa dia balik, dia kata kita dulu Cina dengan Melayu very close. And even dulu masa di surau dia, maybe dia seorang saja Cina dekat kampung tu, dia boleh pi ketuk beduk hak yang panggil orang semaya. Dia kata kalau saya buat lah ni teruk, even budak-budak lah ni pun tak much closer macam dia dulu. And sebab tu saya nak tengok kalau daripada segi dulu dengan sekarang ada tak persamaan isu berkaitan dengan 13 Mei ni, adakah suasana politiknya pun sama, still ada lagi lah yang cuba mencabar semua tu ada. Macam mana abang komen ni? Okey, jadi kalau kita tengok daripada segi perhubungan kaum tu, dia sebenarnya mula baik ya. Selepas 13 Mei lah, kalau kita tengok tahun 80-an tu dah ada macam-macam penyanyi India, Cina dalam industri orang Melayu. Tapi sebelum tu lagi, tahun 1900 pun sudah ada perhubungan yang agak baik di antara kedua-dua kaum. Di mana semua bersetuju bahawa British ni menjadi orang tengah lah. Menjadi orang tengah kepada kedua-dua belah pihak. Okey. Tercetusnya 13 Mei ni yang pertama sekali, percubaannya macam saya sebut tadi adalah berlaku semasa Perang Kedah Siam 1821, selepas tu Perjanjian Pangkor 1874. Kalau kita tengok dalam Perjanjian Pangkor 1874, kita baca dalam buku William Pickering, The Chinese Protector, dengan jelas William Pickering menulis dengan jelas mengatakan bahawa selepas peperangan di antara Haisan dengan Gihin, di dalam kapal Pluto di dalam perut kapal tu, di atasnya perjanjian Pangkor di antara Sir Andrew Clark dengan Sultan Abdullah. Di dalam kapal itu berlaku perjanjian di antara Haisan dengan Gihin. Dan apabila ditanya kenapa hampa masuk campur dalam hal pergaduhan di antara orang Melayu, jadi pok-pok Cina ni kata sebenarnya kami ni nak main melumbung, tetapi kami telah diajak oleh pembesar-pembesar Melayu untuk berperang dan akhirnya kami terlibat. Ini naratif yang bertentangan lah dengan apa yang kita baca. Sebab dia ada dua. Dulu kita percaya bahawa perang di Perak itu disebabkan adalah perebutan biji timah yang juga melibatkan di antara kedua-dua kongsi gelap ni. Tetapi bila jadi kita ni orang Melayu, kita anggap sultan dan pembesar kita tu salah. Ya, memang mereka salah sebab berperang. Tetapi penglibatan di belakang tabir pok-pok Cina ni turut penglibatan mereka ni tidak dijelaskan. Jadi selepas kita buat kajian, kita baca dan sebagainya, barulah kita nampak bahawa Cina ni lah yang mencetuskan peristiwa Perjanjian Pangkor tu sendiri. Dan kemudiannya meleret pula pergi ke Perang Linggi 1832. Kemudiannya meleret pula pergi ke Johor sampai wujudnya sistem Kangkar. Sistem Kangkar ni kalau kita baca sikit lah, saya pun tak mendalami sangat sistem Kangkar di Johor pada zaman Sultan Maharaja Abu Bakar tu, Maharaja Merah juga disebut sebagai Maharaja Merah. Sistem Kangkar tu dibuat atas sebab Johor dia belajar, dia melihat segala peristiwa yang berlaku di negeri-negeri atas dia. Sebab dia duduk di hujung, dia tengok negeri-negeri atas dia apa yang berlaku. Jadi sistem Kangkar ni dibuat dengan tujuan untuk meredakan perebutan di antara mana-mana kongsi gelap yang masuk. Sebenarnya Johor ni ada ramai, ada banyak, ada 2-3 kongsi gelap yang tengah duk naik lah. Dan sistem Kangkar ni membahagi-bahagikan kawasan.
Dan British dan dalam masa yang sama Johor mengambil pendekatan untuk mendapatkan sokongan British lah bagi mengawal kemasukan port Cina Kongsi Gelap dan sebagainya lah. Okey. Itu kita selesai tahun 1000 sampai abad ke-19. Jadi abad ke-20 tak jauh dah. Kalau kita baca sistem Kangkal dalam 1890, cerita 13 Mei ni 1969. Okey. Tapi kalau kita baca pula sebelum Perang Dunia Kedua, lebih kurang 60 tahun. Cerita 60 tahun ni dia dekat tau. Dia dekat. Macam mana kita dengan isu kemerdekaan. Dekat. Masih lagi boleh diperdebat, dipertikaikan dan sebagainya. Masuk tahun 1900, bila British dah establish, bila dah betul-betul kukuh di tanah Melayu, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, pentadbiran awal, pegawai-pegawai yang mentadbir kerajaan di peringkat pusat ataupun negeri adalah orang putih. Tetapi mereka ni dibantu kerani-kerani ataupun piun, budak pejabat ni adalah terdiri daripada China dengan India. Sebab itu kalau kita baca dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, kalau kita buka balik file-file sebelum tahun 30-an, 40-an, kita akan nampak perdebatan dan perbahasan yang dikemukakan oleh orang bukan Melayu. Contohnya dalam buku Gilbert Khoo, Perubahan Politik di Asia Tenggara. Ni buku ni saya belajar masa tingkatan 6. Asia dalam Perubahan. Gilbert Khoo, Dorothy Lu, tahun 1983. Buku ni buku teks saya mengaji masa tingkatan 6 di Jitera. Jadi saya ingat lagi tahun 20-an, apabila ada cadangan, Lawrence Guillemard mencadangkan supaya mencadangkan agar pentadbiran tanah Melayu diserahkan kepada orang Melayu. Persatuan-persatuan Cina termasuklah beberapa pekerja-pekerja kerajaan pada ketika itu, terutama orang Cina lah, mereka bantah. Mereka kata orang Melayu tak layak memerintah pentadbiran tanah Melayu dan mereka akan merosakkan pentadbiran itu sendiri. Sebab mereka ni bukan satu bangsa yang boleh bersatu hati. Ini kata orang Cina. Ini kata orang Cina tahun 20-an. Dan orang Melayu tak tahu macam mana nak menguruskan kerajaan. Sebab selama ni British yang buat. Sultan-sultan Melayu dibagi allowance, pembesar-pembesar, jawatan-jawatan pembesar dihapuskan. Jadi daripada segi sistem politik, daripada sistem pentadbiran, orang Melayu memang tak boleh urus. Yang bekerja untuk British selama hari ini, yang tahu dan faham selok-belok untuk mentadbir sesebuah negara, sama ada merdeka atau tidak, adalah kami, orang bukan Melayu, yang terdiri daripada Cina, India dan Sing lah. Tapi basically yang duk banyak bunyi Cina lah. Okey. Lepas tu, British tetap nak menyerahkan pentadbiran kepada orang Melayu, maka diwujudkanlah MCS, Malay Civil Servant, di mana anak-anak raja ni dihantar. Sebelum tu dimasukkan ke MCKK, Penang Free School, Clifford School di Kuala Lipis. Dimasukkan ke sekolah-sekolah utama ni untuk belajar bahasa Inggeris dan kemudiannya dihantar ke England untuk belajar selok-belok pentadbiran, macam mana nak mentadbir kerajaan. Sebab tu kalau kita tengok dalam sistem pentadbiran kerajaan hari ini, sistem residensi tu masih lagi wujud, di mana semua kuasa walaupun ada agung, tetapi semua kuasa adalah atas nasihat Perdana Menteri dan Menteri Besar. Ini kena jelas. Ini kena jelas. Okey. Sebab kesan dia berlaku pada hari ini. Kesan daripada apa yang berlaku 60-70 tahun dulu, kesan dia adalah hari ini. Bila kita, apa yang disebut oleh pokok Cina ni dulu, yang ni yang kita sedang lalui. Nak mengatakan bahawa isu ni relevan daripada sudut politik, inilah yang kita nak tengok. Okey. Kemudian, bila masuk zaman Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 30-an, kita melalui zaman keruntuhan ekonomi. Dia panggil the Great Depression. Di mana tahun 30 ni ekonomi dunia jatuh. Segala mak nenek semua jatuh. Segala benda ni lah. Tetapi yang kita tak perasan, tahun 30-an juga menyaksikan penanaman getah berlaku di tanah Melayu. Dan secara tiba-tiba, tanaman getah itu melonjak naik, harga naik dalam keadaan kita duk kalut dengan ekonomi jatuh ni. Dan getah ni dibawa. Okey, daripada isu getah ni lah kemudiannya datang pokok India dan sebagainya lah. Okey, itu tahun 30-an.
Dan tahun 30-an kalau kita baca dalam Fujiwara, kita baca dalam buku-buku yang ditulis oleh menceritakan tentang komunis, saya baca tapi saya pun tak ingat tajuk buku ni. Baca banyak sampai terlupa. Okey, Banyak baca ni. Belanda. Itulah dia C.F. Yong. C.F. Yong The Communist in Malaya dan sebagainya. Jadi tahun 30-an, 20-an tu dah start ada penubuhan PKC. PKC ni Parti Komunis Cina ni rentetan daripada apa yang berlaku di China lah, Kuomintang dan sebagainya. Dan ketika China sedang bergolak dalam isu politik di mana rakyatnya sedang moving forward untuk melihat politik dengan lebih luas. Tahun 30-an orang Melayu baru saja belajar apa itu politik bebas, apa itu politik demokrasi, di mana disebabkan gerakan-gerakan Islam yang dibuat oleh Muhammad Abduh, Syekh Al-Afghani dan sebagainya, Syekh Muhammad Ridha dan sebagainya. Pelajar-pelajar yang dihantar ke Mesir balik menceritakan tentang keadaan politik yang berlaku, di mana tujuan kita hendak melawan pentadbiran British adalah untuk mendapatkan kemerdekaan seperti mana yang dibuat oleh negara-negara Arab. Dan pada ketika itu Turki sedang dilanda masalah yang besar lah tahun 20-an 30-an ni. Tahun 24 kalau tak salah saya, Turki Uthmaniyah jatuh. Okey. Jadi daripada cerita-cerita ni lah yang menyebabkan orang Melayu ni ada dua puak. Satu puak yang masuk MCS, Malaysia Civil, iaitu anak-anak raja. Dan puak rakyat adalah orang yang mengaji di sekolah-sekolah Arab di peringkat layman ni, yang melihat perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan adalah dengan cara sama ada pertumpahan darah ataupun dengan cara mentadbir bebas dengan sendiri tanpa ada penglibatan siapa-siapa pun. Sebab tu dalam tahun 30-an kita tengok berlaku pertembungan di antara orang kata kaum muda dengan kaum tua, tetapi dalam celah masa yang sama berlaku juga pertembungan di antara Kuomintang dengan komunis. Kedua-dua ni diperhatikan oleh British, tapi British dia pejam mata dengan China. Sebab dia kata apa yang berlaku di China pada ketika itu tidak akan melibatkan tanah Melayu, disebabkan China yang mai ke tanah Melayu sampai tahun 40-an mengatakan, pokok Cina ni semua kata, kami akan balik ke negara Cina dan kami akan pulang ke tanah asal kami. Yang kita sebut hari ni setengah orang sebut sebagai Cina balik Tongsan tu lah. Jadi mereka sendiri yang duk sebut kami akan balik Tongsan. Tetapi yang tak dijelaskan ialah kewujudan golongan baba nyonya. Anak-anak Cina yang bersekolah di sekolah konvent, sekolah-sekolah orang putih yang masuk Kristian dan sebagainya, seperti Tan Cheng Lock, H.S. Lee dan sebagainya, dan ramai lagi lah. Okey. Ketika orang Melayu duk kalut dengan isu kaum muda, kaum tua, puak-puak pemerintah. Saya cerita ni daripada sudut sejarah. Saya harap semua orang berlapang dada kena terima ni untuk memperbaiki bangsa kita yang dah teruk ni. Saya harap terimalah dengan lapang dada dan fikirlah cara untuk mengubah bangsa ni ke arah yang lebih baik. Banyak orang nak dengar cerita ketika berlaku jadi ketika berlaku di antara kaum tua dengan kaum muda, hampa boleh rujuk beberapa buku sebagai contohnya politik kaum muda, politik Al-Imam. Politik Al-Imam, saya terlupa dah nama penulis dah, tapi buku tu diterbitkan oleh DBP. Lepas tu W.R. Roth, dan banyak lagi lah buku-buku yang berkenaan dengan Salafi, yang tuduh Salafi dan sebagainya, penjagaan kaum muda ni. Jadi pendekatan yang dibawa oleh kaum muda, ni orang ada setengah-setengah untuk guru pondok akan marah saya. Mereka kata hang ni nak buat penjagaan kaum muda. Saya melihat daripada sudut macam ni, agama itu agama. Nabi Muhammad kata agama tetap agama dan dia takkan berubah. Yang berubah adalah manusia dan zaman pada ketika itu. Jadi kita stick to that. Kita pegang bahawa hukum syarak dia takkan berubah. Yang wajib perkara pokok asasnya, kalau macam tu. Cuma setiap hukum-hukum tu disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Sebab
orang Melayu ni tata cara dia lain, tata cara hidup lain, Cina lain, India lain. Okey, itu satu bab. Yang saya melihat kepada perjuangan kaum muda adalah keinginan mereka untuk memajukan masyarakat Islam. Yang ini yang dikatakan oleh Muhammad Yusuf Ridha, Muhammad Rashid Ridha, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Ahmad Al-Afghani dan sebagainya. Termasuklah Hamka sendiri, termasuklah Zakbar. Zakbar ni dia sebenarnya kaum muda, tapi dia jenis pasif. Dia pasif. Dia tak macam Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin dan sebagainya. Mereka ni lebih ke depan. Tapi Zakbar ni dia pasif. Termasuk juga Hamka. Sebab itu kalau kita tengok daripada penulisan Hamka dan Zakbar ni, dia lebih kepada menyentuh persoalan masyarakat. Hendak mendidik masyarakat dengan cara lembut dan menyedarkan. Sebab orang Melayu ni dia tak suka, dia punya habit. Orang Melayu ni dia tak boleh hang cerkah dia, hang tak boleh nak tiba-tiba hang nak pergi tunjuk pandai. Orang Melayu dia cukup pantang tu. Tapi itulah kesilapan orang Melayu. Sebab kita tak boleh, kita ketegak keras kepala dan kita tak mau terima perubahan. Kita rasa kita kemas dah. Sebab tu kita duk menjerit ketuanan Melayu ni berpuluh-puluh tahun dah. Tapi ketuanan yang macam mana yang tinggal kat kita? Kita hanya tinggal menang sorok kampung tergadai. Bila tanah-tanah kita habis kat Cina. Saya tak salahkan Cina. Sebab Cina ni, mana-mana pendatang pun dia akan bersifat macam tu. Dia mai dia nak kaya. Kita yang duduk dalam rumah ni, itulah yang kita nak. Kita sendirilah yang kena sedar dan kita kena defend benda tu. Okey. Ketika berlaku pertemuan tu, kalau kita baca, ulama-ulama yang ada ataupun mufti-mufti yang ada pada ketika itu melihat kepada ajaran yang dibawa oleh kaum muda ni lebih kepada nak seolah-olah hendak menjatuhkan sultan tu sendiri. Macam lah bila orang Melayu duk tegur sultan kenapa tak buat apa, kenapa sultan duk diam. Jadi ada golongan-golongan yang duk kata kita ni rakyat nak menjatuhkan sultan. Tak, kita bukan nak jatuhkan sultan. Kita nak satu kepastian. Kita nak satu kata putus. Orang Melayu ni jadi apa pun dia takkan sembah derhaka pada sultan. Jangan takut. Ni kut-kutlah ada kerabat-kerabat dengar ni. Saya nak bagi tahu. Orang Melayu ni dia pantang dah. Dia takkan menderhaka. Cuma cara pendekatan tu mungkin agak biadab. Gitulah yang berlaku pada tahun 30-an bila mana geng-geng kaum muda ni mengatakan bahawa orang Melayu kena maju, kena belajar sains dan teknologi, kena belajar, kena berfikiran terbuka, kena adaptasi ilmu yang dibawa daripada luar. Jangan ambil pendekatan yang dibuat oleh India. Kalau kita tengok Syekh, saya tak ingat nama Syekh tu, seorang Maulana daripada India yang turut terlibat dalam isu pada zaman ni, pada zaman tersebut. Kalau kita tengok daripada segi politik India, ketika zaman perubahan Islam tu, pengalihan Islam tu, agama Hindu, dia boleh tubuh satu universiti Hindu, malah menjadi universiti yang pertama sekali di India, bila mana orang putih kata kami nak ajak hampa ilmu sains dan teknologi. Pok-pok Hindu ni terus buat tubuh universiti. Tetapi orang Islam pada ketika itu merasakan ilmu-ilmu ni disebabkan dibawa oleh pok-pok mubalih Kristian ni, mereka tolak. Orang-orang Islam di India pada ketika itu tolak. Sebab dia kata ilmu yang dibawa ni akan menyebabkan mereka akan masuk Kristian secara tak langsung. Jadi benda tu terbawa-bawa sampai tanah Melayu. Sebab tu tak ada orang Melayu pergi sekolah orang putih. Mungkinlah dia benda ni susah lah nak kata. Dia jadi macam kita ni nak maju ke tak? Dia soalan dia yang tu lah. Kalau hang tak mau maju, ya hang duduk macam tu. Lepas tu hang jangan fikir apa-apa. Hang jangan manipulate isu mengatakan bahawa orang Melayu tak nak maju. Tu hang punya pilihan. Tapi masyarakat Hindu di India, mereka pilih untuk maju tetapi mereka kekal dengan agama Hindu. Memanglah ada yang masuk Kristian, tetapi Hindu tu masih lagi kuat sampai sekarang. Kalau kita tengok dari India sampai sekarang dengan parti Modi, dengan presidennya Modi tu, daripada Bharata Janata tu, dengan parti Hindu tu, masih lagi kuat sampai sekarang. Tetapi kita di Malaysia, kita ada parti Islam. Kita ada satu parti yang memperjuangkan agama. Tetapi parti yang memperjuangkan agama tu tak kuat. Tak ada satu foundation yang hang boleh bawa dia ke depan. Saya ni seperti cerita politik. Saya bukanlah nak sentuh mana parti politik, tapi saya kena cerita dengan jelas perkara ni supaya kita semua faham bahawa isu 13 Mei ni bukan satu benda yang sekadar
pergaduhan di antara kaum, tetapi dia ada sisi-sisi lain yang kita kena tengok. Okey. Itu yang dibawa oleh kaum muda. Kaum muda dengan jelas mengatakan bahawa kita mesti majukan orang Islam, kita mesti majukan umat Melayu, barulah umat Melayu dan umat Islam sama dan sama taraf dengan orang-orang bukan Islam. Ini jelas disebut oleh pejuang-pejuang daripada kaum muda. Tetapi bila mana dilihat satu kemajuan ini hendak dibawa tanpa ada campur tangan daripada pihak-pihak yang lebih tinggi, sultan dan sebagainya. Sultan ni dia tak kata apa tau. Sultan ni dia, kalau hampa baca dalam sejarah, sultan ni dia memegang kepada sumpah yang disebut dalam Sajus Salatin, Salatus Salatin, Bustanus Salatin, sumpah Seguntang Mahameru. Sultan ni dia berpegang kepada sumpah tu mengatakan yang menyebut bahawa keturunan aku takkan masuk campur dalam urusan rakyat. Maksudnya urusan, contohnya macam nak berniaga ke, nak mengembangkan ekonomi dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok kuasa Sultan Melayu dan sistem feudal Melayu diserahkan kepada pembesar. Sultan just tunggu dapat cukai, itu saja. Lepas tu segala keputusan undang-undang dia lah yang tentukan. Ini Sultan Melayu. So benda ni yang berlaku sebenarnya adalah isu kaum muda. Bila mana ada golongan, satu-satu golongan dalam istana yang menggunakan, yang duk binkan sultan ni, menggunakan nama sultan untuk meraih kedudukan mereka. Sebab mereka takut kedudukan mereka akan jatuh. Dia lah kali dia jadi bodoh diri sendiri lah. Kan? Sebab hang nak selamat diri hang tapi hang mengorbankan generasi yang kemudian. Okay. Masa ni Cina dengan pok-pok Cina berlaku komunis dengan Kuomintang. Okay, berperang di Cina. Di Tanah Melayu tahun 39, tahun 30 ditubuhkan Parti Komunis Melaya. Tetapi bukan ditubuhkan di Tanah Melayu, namanya sudah ada di Cina. Malah sudah ada beberapa sesi mesyuarat ataupun perbincangan di Rusia. Itu boleh baca dalam Fujiwara. Fujiwara saya tak ingatlah buku dia, tajuk buku dia. Okey. Lepas tu masuk ke Perang Dunia Kedua. Sebelum British nak belah daripada Tanah Melayu, orang Melayu ni dia dah tahu dah. Orang Melayu ni, rakyat biasa ni memang tak tahu apa. Memang jadi kayu lah. Sorry to say lah, memang jadi kayu. Tak tahu apa. Yang dia cuma inform adalah kepada Sultan Melayu dan pemerintah-pemerintah pada ketika itu, Tok Mengulu dan sebagainya lah. Tok Mengulu pun tak tahu sangat sebenarnya. Yang tahu pembesar lah, pembesar 8, 16 apa semua. Okey, sebelum British belah, hampa boleh baca dalam buku The Malaya Merdeka The Independence. Saya tak ingat penulis dia, diterbitkan oleh SAS Gerak Budaya tahun 98, kulit warna biru tu. Dengan jelas dia kata sebelum British belah, British jumpa semua laukih-laukih ataupun ketua-ketua kongsi gelap. Bagi tahu kepada depa, kepada pok-pok Cina ni, termasuklah Dewan Perniagaan Cina, British mai hantar wakil kata kat depa semua ni, kami British akan mai balik ke Tanah Melayu dan hampa walaupun kami tak ada di Tanah Melayu, hampa kena teruskan sokongan hampa kepada kami, pihak British. Jadi pok-pok Cina kata tak ada masalah, hang bayar aku sokong lah. Okey. Dengan Sultan Melayu, dengan pembesar-pembesar Melayu, perkara yang sama disebut. Tetapi ada sebahagian daripada sultan-sultan kita yang memilih untuk menyokong Jepun dengan tujuan untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan akhirnya mereka tu ditukar. Adalah 2-3 sultan, Sultan Selangor, Sultan Terengganu dan sebagainya yang dibuang daripada jawatan. Benda ni pun orang tak berani nak sentuh. Pasal orang kata ni cerita pasal sultan lagi. Apa sultan bukan sultan sebenar. Tak. Isu dia bukan sultan sebenar ke tak. Dia kira satu tok nenek. Hampa jangan duk kata sultan yang ada lah ni bukan keturunan sebenar. Tak. Dia tok wan dia sama. Tok nenek dia sama. Dia kira satu ibu juga. Satu pangkai pokok juga. Dia tak ada keluarga nenek. Tak. Itu mereka nak bergaduh antara adik-beradik mereka tu mereka punya pasal. Tapi kita sebagai rakyat, kita kena jelas bahawa mereka ni mai daripada satu pokok yang sama. Okey. Jadi bagi amaran, bila British ketika duk kalut-kalut nak perang, Jepun nak mai, boleh baca buku Gerak Budaya. Gerak Budaya ni buku komunis dia memang banyak lah. Hampa boleh baca buku ringkasan MPAJA. terjemahan Indra Jaya Abdullah. Indra Jaya Abdullah ni Cina.
tapi dia pakai nama samaran. Indrajaya. Okey. Ketika nak perang tu ditubuhkan STS-101 di mana melatih beberapa Cina ni untuk komunis lah dilatih dengan latihan ala-ala komando untuk masuk ke dalam hutan, menjadi spy dan menjadi penghubung lah kepada tentera British. SOE ataupun SOE saya tak ingat lah. Force 136 tu lah, dia ada atas lagi SOE tu saya tak ingat. Okay, Force 136 yang yang pok-pok Cina ni tadi disebut sebagai F-135. Yang kita duk banyak tahu ni F-136 sebab F-136 ni kemudian jadi wataniah. Jeneral Ibrahim tu kemudiannya diangkat menjadi Panglima Tentera Darat yang pertama. Itu F-136. Yang F-135 ni Cina. Yang kemudiannya dikenali, kemudiannya kita kenal dia sebagai MPAJA lah. Jadi mereka ni dah well established, dah organize semua, dah berperang dalam hutan, dah dibagi senjata. Walaupun British duk sebut bahawa kami tak bagi senjata yang banyak, tetapi dalam peperangan mereka dah kempas sejumlah senjata daripada pok-pok Jepun. Mereka dah ambil dah senjata ni daripada pok-pok Jepun. Di mana orang Melayu pada ketika tu? Dalam isu Perang Dunia Kedua, di mana orang Melayu? Jadi katanya tubuh askar Melayu dan sebagainya. Itu pun sebab desakan dengar-dengar dah perang. Sebab Perang Dunia Pertama tercetus, jadi British menganggap ada kepentingan untuk menubuhkan regimen askar Melayu. Barulah askar Melayu ditubuhkan. Barulah main cerita Saja Hassan lah, apa Bukit Kepung lah, apa Bukit Kepung 50-an. Sarjana Hassan, lepas tu apa lagi? Cerita-cerita hitam putih berkaitan dengan Jepun. Lieutenant Adnan. Tetapi yang kita tak jelas ialah kenapa orang Melayu yang punya ramai pada ketika itu tidak diberi latihan seperti mana pok-pok Cina yang sikit ni. Malah kalau hampa baca dalam rekod-rekod orang putih tahun 40-an, hampa boleh pergi ke Arkid Negara, hampa cari rekod-rekod orang buangan. Sangat banyak yang menyebut tentang orang Cina yang kena buang. Buang negeri, buang ke pulau dan sebagainya. Dan orang buangan ni lah yang dijadikan sebagai tentera yang masuk ke dalam MPAJA. Orang Melayu tak ada satu gerakan anti-Jepun. Orang Melayu tak ada. Yang British tubuh tak ada. British memang tak mau tubuh satu unit gerakan anti-Jepun. So, British memang sengaja biar orang Melayu supaya hampa fikirlah sendiri, hampa ada sultan, hampa ada raja, hampa ada pemerintah, hampa pergi kat hamba, hampa fikir sendiri. Jadi pok-pok Cina ni dia dah train, dia dah ada pengalaman di Cina, dia dah tahu macam mana nak mengurus tentera. Mereka dah buat Northern March, mereka dah berjalan daripada Southern, daripada bawah pergi naik ke atas Mauzidium, pergi mengembara berjalan kaki sampai 100,000 kilometer untuk sampai ke Nanking dan sebagainya, untuk turun ke bawah dan sebagainya, berperang di seluruh China. Jadi mereka dah tahu dah titik-titik perang. Mereka tak ada masalah nak mengurus. Sebab komunis pada ketika itu dah kuat. Tapi orang Melayu tak ada apa. Tak ada apa. Orang Melayu tak tahu. Terpinga-pinga orang Melayu. Perang lah. Tengok kapal Jepun main. Lepas tu dengar-dengar barulah munculnya KRIS. Kesatuan Allahumma salli ala Muhammad, lupa dah, Indonesia Raya ke apa tu. Kemudiannya barulah ada KMX, Kesatuan Melayu Muda dan sebagainya, yang akhirnya memilih untuk menyokong Jepun, Ibrahim Yaakob. Tapi orang banyak menyalahkan KMM, katanya KMM ni belot lah apa semua. Okey, kita kena jelas dekat sini ya, dalam situasi mengkaji sejarah ni, kita jangan duduk hang duk senang lenang. Lepas tu hang duk baca Ibrahim Yaakob ni, apa dia ni tak boleh pakai pembelot. Tak, hang duk tengah senang ni. Cuba hang duk tempat dia. Duduk, kita mengkaji sejarah ni, kita kena duduk di alam tu. Di zaman dia tu. Kena duduk zaman tak ada makan, duk makan ubi, orang mati, makan kayu dan sebagainya. Kita kena duduk di alam tu, di zaman tu. Baru kita rasa kenapa dia buat tindakan yang macam ni. Okey. Sat. Awak. Sat, suara dia ambil charger Sat. Okey, baik. Tengah panas ni, dah okay. 54 orang ke? Sebab tu tak mau potong tu. Aduh. Tu kan, apa Iman?
Cucuk tak? Kat mana? Kakak mana? Kakak tidur. Alamak, pergi bu. Pakai Okey, channel dia awal lagi. Okey, kemudian bila MPJA dah Indonesia, okey, saya tak boleh nak fikir. Dia kena settle lah masalah nak ni dulu. Saya nak cas. Settle dulu. Masa banyak air dulu ni. Sebab lagi lepas ni saya nak pick up soalan daripada komen. Oh, ada soalan. Okey, sila. Ada dua je. Tiga, yes. Ingat nak suruh tu. Okey. Okey, tadi Ibrahim Indonesia Yaakob ni. Okey. Ibrahim Yaakob Okey, kemudian KMM nak merdeka. KMM memilih untuk bersekutu dengan Indonesia dan nak merdeka bersama dengan Indonesia. Tapi masa tu, bukan masa tu saja, sampai hari ni pun orang masih pertikai. Orang kata, kalau lah Malaysia dengan Indonesia ni, silap kalau Ibrahim Yaakob buat benda ni jadi, silap Malaysia takkan keluar daripada Indonesia. Pasal apa Brunei boleh keluar daripada Malaysia? Pasal apa Papua New Guinea boleh keluar daripada Indonesia? Pasal apa Patani masih lagi duduk ada dalam Thailand? Benda ni semua atas kita. Kita yang memilih untuk bersama, kita pilih untuk bersama. Kenapa nak dipertikaikan zaman tu dengan zaman ni? Macam lah, contohlah. Johor kata dia nak keluar dari Malaysia. Kalau semua rakyat Johor kata dia nak keluar, kita nak boleh buat apa? Sarawak, yang paling panas sekali Sarawak. Sarawak kata kami nak keluar, kami nak tubuh negara Borneo. Dah mereka pilih macam tu. BP kat mereka. Kita nak boleh buat apa? Jadi jangan memudahkan sesuatu peristiwa sejarah tu dengan keadaan kita. Sebab mungkin kita tak melalui zaman tu. Dan kita tidak berada di tempat tu, maka kita rasa benda ni murung, benda ni macam bertentangan dengan apa yang kita duk rasa. Okay. Jadi masa Perang Dunia Kedua dah selesai. Dah habis cerita Lieutenant Adnan, Sarjan Hassan ke apa semua dah habis, perempuan-perempuan dah selesai. Dalam kita melihat, saya duk tengok, kita duk tengok cerita Selempang Merah. Selalu orang duk cerita Selempang Merah, perang terbang, perang panjang dan sebagainya. Yang tu yang orang selalu highlight. Pasal orang ada divert isu. Dia nak lencongkan isu. Iaitu, dalam tempoh berlaku rusuhan 2 minggu tu, kenapa tidak ada satu pun pemerintah Melayu, sama ada di peringkat rakyat, di peringkat istana, di peringkat politik pada ketika itu, nak melaungkan kemerdekaan? Tak ada siapa. Dan kalau hampa baca buku-buku kiri, kalau baca buku-buku geng-geng komunis lah, PKM 10 tu, dan kalau baca buku Burhanuddin Hilmi dan sebagainya, bukan buku tulisan Prof. Ramlah Adam, Datuk Jaafar Pejuang Kemerdekaan dan sebagainya juga, menggambarkan bahawa orang Melayu memang totally dah sokong orang kiri. Batas, awas, api, apa semua ni memang dah terang-terang, dah sokong dah. Dah jelas dah memberi sokongan kepada puak-puak kiri ni untuk merdeka. Malah kalau baca buku, lupa ingat. Nama tak ingat. Ketua api tu apa nama dia. Okey, dia menggambarkan bahawa setiap kali ada perhimpunan di Perak ni, mereka selalu buat rapat umum di Perak tau. Dia kata penuh dengan orang ni. Malah mereka duk buat perarakan, tubuhkan angkatan muda, berarak, pakai uniform dan sebagainya. Duk sebut pasal nak merdeka. Masa ni orang-orang kanan ni, right list ni semua dah out dah. Semua dah pergi mana hala, hilang, lari habis dah. Rakyat pada ketika itu dengan jelas nak merdeka. Tapi benda ni tak ditulis dalam sejarah. Ni kata sisi gelap sejarah ni. Saya suka benda-benda macam ni. Membongkar balik benda-benda lama ni. Dia syok. Tapi risiko lah. Risiko sebab
kerajaan yang ada ni kerajaan yang belah kanan. Tapi kalau ada penulisan tak ada masalah. Maksudnya kalau Tuan Herman dapat tunjuk daripada siapa tulis, sumber daripada mana, then apa Banyak kita rekod boleh argue. banyak. Rekod banyak. Cuma biasanya bila dia terbit dia akan red tick. Maknanya dia akan jadi merah lah benda tu. Tak boleh dibuat keluar kepada umum lah. Tapi tu tak tahulah. Malaysia orang Melayu kita ni dia tak boleh benda pelik-pelik. Dia pelik sikit dia mula nak report lah apa semua. Leleh apa pun tak boleh. Yang buku komunis yang Pak Chong tu duk cuba elok pula. Tak ada siapa nak pergi report. Ni kita silap pemikiran orang Melayu ni. Dia cepat meloncat. Dia karat lebih. Bila tadi Tuan Aiman sebut pasal tu, ada satu soalan saya pick up kat sini, boleh sambil tu. Daripada Dr. Muhammad Taufik, itu dia panel untuk yang ada isu-isu sebelum ni. Dia kata buku 13 Mei before and after, tulisan Tunku lebih jelas berbanding tulisan daripada Dr. Kwa Kia Song. Pada pandangan Tuan Herman, adakah tulisan tentang 13 Mei oleh Dr. Kwa Kia Song mempunyai niat yang jahat? Okey, saya dah baca buku Kwa Kia Song dan saya dah baca buku Tukar Abdul Rahman. Okey, Kwa Kia Song ni dia merujuk kepada D.K. Vasil. D.K. Vasil ni dia siapa bisa baca buku D.K. Vasil ni, buku 13 Mei juga tajuk dia. D.K. Vasil ni dia mengumpul kereta akhbar yang dikeluarkan oleh semua surat khabar ketika itu dan mencoretkan satu cerita berkenaan 13 Mei. Seolah-olah dia macam benda tu memang jadi depan mata. Ni D.K. Vasil. Dan Kwa Kia Song ada refer kepada buku ni lah. Dan buku D.K. Vasil ni hampa payah nak jumpa. Lepas tu ada satu lagi buku Goh Take apa saya tak ingat, 13 Mei juga, buku nipis saja. Dan Kwa Kia Song juga merujuk kepada buku tu lah. Okey. Pada saya Kwa Kia Song ni dia duk melihat kepada isu orang Melayu ni, tak apalah, lembut lah, lembik tengkuk. Orang Melayu ni kan lembik tengkuk. Jadi dia berniat jahat. Pada saya dia memang berniat jahat nak mencetuskan satu provokasi kepada orang Melayu. Sebab kalau kita baca dalam buku Tun Razak, Seorang Patriot yang ditulis oleh Prof. Nik Anwar, dan ada seorang lagi buku warna hitam tu, terbitan UKM. Ketika berlaku 13 Mei, selepas berlaku 13 Mei tu, ada laporan yang diperolehi oleh CIA dengan MI6. Mereka dua-dua pok ni mai jumpa Tukar Abdul Rahman. Dan disebut bahawa ia berkait dengan Lim Cheong Yew. Lim Cheong Yew ni presiden gerakan yang menang. Sebenarnya dalam peristiwa 13 Mei, gerakan yang menang dalam pilihan raya, bukan DAP. Tapi DAP ni kena bin. Itu satu cerita lain. Tak apa, tu nanti saya cerita. Jadi, kalau baca dalam buku tu, kedua-dua pihak tanya kepada Tun Razak. Terutamanya CIA dan terutamanya CIA lah. Sebab laporan tu salah satu dia juga mengatakan bahawa askar Melayu ditubuhkan penubuhan askar Melayu telah memberi kelebihan senjata kepada orang Melayu yang akan menyebabkan orang-orang minoriti akan ditindas ataupun dibunuh dengan alasan menggunakan kuasa tentera. Lebih kuranglah apa boleh baca dalam buku tu. Okey. Jadi, mereka tanya, British CIA kata, betul ke benda ni jadi? Dan kemudian MIA pun datang, MI6 pun datang, dia kata, serahkan balik tanah Melayu kepada Commonwealth. Lebih kurang macam tu lah. Jadi Tun Razak kata, ni hampa dua, lebih kurang lah bahasa Kedah lah kita. Ni hampa dua ni jangan duk main menyebut boleh tak? Tanah Melayu baru dah merdeka, kita dah ada nama negara iaitu Malaysia, dan kami sebuah negara yang baru nak membangun dan kami berhak untuk menentukan perjalanan kami sendiri. Kami sudah mengajak kaum muka Melayu untuk menyertai pasukan keselamatan, tetapi ditolak bukan hari ini 13 Mei 69, tetapi ditolak sejak tahun 1948 lagi. Malah tahun 48 lah telah ditolak oleh orang Cina. Yang sebut pasal orang Cina duk belah balik kawasan 6,000-7,000 tu boleh baca dalam buku Adijaratnam, politik perkauman, buku yang warna putih tu, Adijaratnam. Okey, jadi Kwa Kia Song ni
dia manipulate isu. Ya biasalah nak jual buku ni dia kena bagi trigger orang kan untuk pasal apa nak orang nak bergaduh lah. Jom kita baca buku ni kan. Macam buku yang 2 tahun lepas sebelum Covid tu kan ada buku yang karikatur Jata Negara tu kan. Jadi buku tu pernah kena ban. Jadi pada satu sudut nak menjual buku lah. Dan Kuah Kasong ni pun kita kenal dia daripada geng baju kuning yang duk berjuang liberalisasi dan sebagainya. Tapi berdasarkan apa yang dihujahkan oleh Kuah Kasong adalah daripada sudut pandang Cina sendiri. Kalau kita lihat kepada dalam bidang akademik, itu pada sudut pandang dia lah. Dan saya sebagai orang yang mengaji dalam bidang sejarah, sebenarnya saya pun tak boleh nak menghukum kan. Tapi sebagai manusia, saya orang Melayu, saya melihat kepada ini adalah satu agenda jahat. Di mana kenapa dia nak tulis 13 Mei? Sedangkan sepatutnya orang Melayu yang kena tulis. Tetapi orang Melayu tak tulis pasal orang Melayu yang menang dalam pertempuran tu. Jadi pokok Cina ni, jadi Kuah Kasong sengaja nak mengangkat cerita 13 Mei ni dengan harapan, naknya kita kena jelas tau. Saya sorry to say bila Teresa Kok duk sebut pasal, dulu ada sekali dia sebut pasal askar Melayu ni kena rombak le ataupun dihapuskan. Benda ni sebenarnya dah disebut macam saya sebut tadi lah. Cina dia konsisten dengan apa tuntutan mereka nak. Dan mereka akan terus minta sampai kita ni mampus. Sampai hang renyut keluar daripada tanah Melayu ni, mereka akan minta. Tapi kita ni orang Melayu ni duk nganga, tak tahulah. Kadang sakit hati kat tengok orang politik kita ni kan. Hampa ni tak fikir ke benda-benda macam ni kan. Takkan kita nak jadi macam Palestin. Orang-orang Palestin tu, punca dia pasal yang kaya-kaya ni duk pergi jual tanah kepada yang kaya Rothschild. Ada pengajaran tu kena ambil kat orang Melayu ni. Kerja duk jual tanah kan. Duk jual tanah kepada Rothschild, orang Palestin. Kemudian hari ni kita tengok orang Palestin dah kena macam-macam. Cuba hampa fikir tengok, Palestin yang punya besar tu, kalau ikut populasi dia ada 2-3 juta, di mana habis yang lain-lain? Mereka tu semua lari, termasuklah Bella Hadid tu pergi lari, pergi Amerika dan sebagainya. Takkan kita orang Melayu nak jadi macam tu? Yang ni yang saya selalu sebut dalam ceramah. Saya selalu orang masjid-masjid di Sebang Perai duk panggil ceramah. Saya selalu sebut benda ni. Hampa baca buku Raja Muhammad Effendi tu, Allah, tak ingat dah Raja Muhammad Effendi, Universiti Melaya. Saya tak ingat tajuk buku dia. Tapi dia kata dalam buku tu, apabila dia mengkaji tentang orang Melayu, dia kata orang Melayu ni nak menega masuk ke bandar tahun 30-an, memetik kata Winstead, Perbandaran Orang Melayu. Buku tu, Perbandaran Orang Melayu. Orang Melayu nak masuk nega di bandar, tetapi mereka ni dihalau oleh bukan Melayu. Maknanya kita dah ditolak dah, awal-awal dah, supaya tak berkembang. Orang politik bukan dia tak nampak, dia sedap benda ni. Tapi dia tak tahu, dia duk buat bodoh apa semua. Dan saya suka memetik tulisan Syekh Al-Hadi dalam majalah Guru. Tahun 1936 kalau tak salah saya, majalah Guru. Masa tu dia ada di Singapura. Dia kata hari ni orang Melayu duk ada di Jalan Victoria dan Kalang Street, Jalan Kalang. Hari ni tanah-tanah di sekitar ni dah mula naik harga. Tahun 30-an ni. Dan tanah-tanah ni dibeli oleh orang Cina. Adakah satu hari nanti kita akan duduk di belakang Singapura? Maknanya belah belakang tu. Belah pulau nak pergi halau ke Indonesia. Belah belakang tu. Kalang Street ni depan Kuala Victoria ni semua belah-belah depan. Jurong Street apa semua tu. Semua menghadap Johor. Dia kata adakah satu masa nanti kita akan duduk di belakang ni? Dan mungkinkah satu hari orang Melayu di Singapura akan duduk di Papua New Guinea? Lah, apa jadi kat orang Singapura? Orang Singapura kata tak payah duduk kesian kat kami. Kami sendiri. Maknanya mereka dah redha dengan keadaan tu pasal mereka sendiri yang buat. Saya tak redha. Saya bak tu depan. Saya tak redha. Saya tak mau tok nenek. Saya tak mau cucu cicit saya kena halau keluar. Saya tak mau. Sebab tu saya berjuang dengan cara saya ni. Dengan saya menulis, dengan saya bercerita ni. Dengan tujuan tu lah. Saya pun tahu. Okey, Tuan Iban.
Saya tengok kat Malaysia ada satu benda yang special. Dia mantap kita boleh duduk banyak kaum, tak ada masalah dengan aman dan harmoni. 500 meter jumpa masjid, ada 500 meter jumpa tokoh, 500 meter jumpa kuil, jumpa church. Tapi kat Malaysia ni senang. Pada saya adalah jangan komen pasal agama Islam, jangan sentuh adat orang Melayu, jangan kacau sultan ke apa semua. Duk kata kita nak buat republic lah, sistem kesultanan ni kena hapus. Yang tu jangan kacau. Yang tu biar orang Islam yang arif yang pasal benda tu yang akan komen, yang akan structure whatever it is lah. Tapi kadang-kadang orang yang bukan Islam komen, kadang-kadang dia mengguris hati. Contohnya dalam bulan Ramadan ni, selain daripada Israel tu bantai Palestin tentang bulan Ramadan ni, kat sini pun sama. Tiba-tiba keluar iklan. Saya rasa 3-4 tahun belakang ni tiap kali bulan Ramadan mesti keluar dia sama dengan Israel kat sana. Kat sini pun ada juga isu-isu yang cuba bangkitkan kemarahan. Kita tengoklah kalau saudara Yusuf Azmi pun ada dia pun lantang, bagi saya bagus macam tu. Ada orang yang bangun untuk membela, untuk bersuara macam tu, memang bagus. Kat sini sibuk nak buat iklan apa. Adakah ini merupakan satu personal agenda yang kita tengok saja? Bukan semua, tapi sesetengah daripada pihak sana yang cuba mengapi-apikan perkara ni. Boleh Tuan Herman komen benda ni? Okay, dalam situasi, kita tengoklah situasi semasa ni, saya secara peribadi saya meletakkan kesalahan kepada orang politik kita lah. Tak kira lah ramai parti apa pun. Lah ni pun kalau kita tengok dengan jelas pun duk nampak dah lemahnya orang politik kita. Kononnya nak menjaga hati, tak mau ada isu-isu pergaduhan dan sebagainya. Yang paling ditakuti ialah, selalulah saya duk dengar lah, alasan yang paling besar ialah jika berlaku sebarang pertempuran ataupun pergaduhan yang besar, berskala besar, maka kuasa-kuasa asing akan masuk campur. Malah saya juga pernah dengar bahawa sekiranya berlaku sesuatu ke atas tanah Melayu, kita akan diambil alih, pentadbiran kita akan diambil alih oleh Queen Elizabeth. Kita sultan-sultan semua powerless, dah tak ada kuasa dan balik kepada zaman diperintah secara langsung lah daripada England. Nah, ini benda-benda yang selalulah saya dengar. Jadi saya rasa inilah juga yang didengari oleh bukan Melayu, dan mereka nak provoke kita supaya kita menyerang mereka secara fizikal. Sebab hampa fikir satu lah, senang. Kita ni orang Islam. Jadi apa orang Islam ni tak salah. Itu je. Jawapan dia yang paling mudah yang tu je. Yang duduk di England tu pun bukan orang Islam. Yang duduk di kat sini pun bukan orang Islam. Yang duduk bagi Palestin tu pun asal dia British juga. Tahun 48. Tahun 46, 48 kira ada orang duk kalut-kalut berperang di sini dengan komunis. Di Palestin, British yang duk bagi Palestin kepada Yahudi. Malah Sir Gerald Templer, Henry Geni dan sebagainya yang mai ke tanah Melayu tu semua pegawai daripada Israel yang mengurus penempatan Israel. Depa ni juga, dan kemudiannya depa ni juga yang menjadi pegawai di tanah Melayu. Jadi tujuan provokasi yang dia buat ni macam tu lah. Sebenarnya memang tujuan dia adalah untuk mencetuskan satu ketegangan dan akhirnya bergaduh lah. Kenapa dipilih Malaysia? Kenapa Indonesia tak jadi macam tu? Apa beza Indonesia dengan Malaysia? Kan? Sebab Malaysia duduk di antara duduk di tengah-tengah di antara blok komunis dengan blok demokrasi. Kepentingan utama yang selalu saya duk dengar lah adalah Selat Melaka. Siapa yang dapat menguasai Selat Melaka, maka dia akan dapat menguasai jalan perdagangan dan sebagainya. Jadi itulah tujuan utama bila dicetuskan provokasi supaya orang Melayu ni bangkit, bangun dan menekan. Tapi sebenarnya pada saya kena buat ketegasan lah, kena tegas lah, kena adakan polisi-polisi tertentu kan, kena dibuat pentakrifan semula undang-undang kan, kena ada wujudkan keluarga baru di dalam parlimen. Tapi macam mana pun masalah di Malaysia ni yang paling jelas ialah hamai undang-undang apa pun pelaksanaan tu tak ada.
Undang-undang ni sudut sembang lah. Kelak sana sini, gazet itu, gazet ni. Tapi bila nak main inspektorat ataupun buat pelaksanaan, tak ada. Bila tanya, siapa tak boleh buat, tak ada bajet. Mampu dengan Malaysia ni. Padahal duk cerita dah kat Malaysia ni kaya raya macam-macam benda sumber alam, ada apa minyak dan sebagainya, tapi duit tu duk tak ada sedia. Kita ni bukan ramai pun 32 juta ya. Satu per berapa? 1/10 dengan Indonesia. Satu di sebuah 10 nak banding dengan di Indonesia. Tapi duk susah tu. Jadi pada saya masalah dia adalah orang politik ni lagi lah. Mereka ni dah, sorry to say lah, bagi saya kalau mungkin tak logik ya, saya dulu duk tengok cerita Young and Dangerous. Saya selit-selit Young and Dangerous. Cerita Hong Kong. Cerita Hong Kong. Saya ingat lagi Kai tu, ayam tu. Nama dia Kai. Ayam. Macam ayam lah. Jadi ayam ni dia jadi ketua kongsi gelap dekat Taiwan. Jadi dia kata, dia adalah pendek cerita, dia ingin Taiwan dia kata, kita tak payah mengundi, kita tak payah buat apa. Kita pokok kongsi gelap, kita duduk sokong yang mana calon yang nak naik jadi menteri. Dan kita kuasai mereka dengan cara bagi duit, kita bagi power dan sebagainya. Dan kita backup dia. Jadi apa yang kita nak, menteri ni kena ikut. Kalau dia tak mau, kita akan jatuhkan dia. Maknanya, satu sudut yang ni yang dikatakan oleh CP Fred Gerard dan ramai lagi CP Fred Gerard dari Comber dan ramai lagi penulis-penulis bekas-bekas polis mereka ni, mereka kata dalam Malaysia ni ada kerajaan dalam kerajaan. Benar ni aku gelap ni lah. Oh okey saya tahu. Kongsi gelap. Okey, tu lebih kurang lah. Okey, tadi Tuan Herman sebut pasal apa berkaitan dengan saya lost pula. Okay, kita ambil dulu jawab soalan. Okey, soalan daripada Tuan Sufi Sifus. Thank you Tuan, tadi ada subscribe kita punya YouTube. Salam hadir, lokasi daripada Pulau Pinang. Peristiwa 13 Mei 1969 lebih kepada pergaduhan fizikal. Mungkinkah sekarang pergaduhan dari segi ekonomi atau dari segi pendidikan? Boleh Tuan panel bagi pandangan. Okey, soalan ni berat juga ni. Ekonomi dan pendidikan. Okey, saya tengok kalau daripada segi ekonomi ni 13 Mei 13 Mei fizikal lah. So dalam situasi sekarang, adakah kita akan berperang dengan ataupun bergaduh daripada segi ekonomi dan pendidikan? Kalau nak cerita daripada segi kedua-dua ni, orang Melayu dah jauh kena tinggal. Orang Melayu dah jauh kena tinggal. Ekonomi, politik 30 tahun kena tinggal. Ekonomi 50 tahun kena tinggal. Pendidikan ada sedikit anjakan, tapi masih lagi ketinggalan 20 tahun. Bila mana bahasa Inggeris dikekalkan dalam sidang parlimen tahun 67, Jawi tidak lagi digunakan semasa persidangan parlimen tahun yang sama, yang menyebabkan salah satu sebab dia kepada 13 Mei adalah disebabkan pengekalan bahasa Inggeris dan kehilangan Jawi. Itu salah satu punca lah. So kalau nak sebut daripada segi pergaduhan di antara kaum disebabkan dua-dua perkara ni, saya rasa tak ada pun. Tak berlaku. Sebab Cina dia sekolah asing. Kecuali kita duduk dalam satu sekolah, kita compete. Kita bersaing satu sama lain. Itu kita boleh nampak. Tapi sekolah dah berasing, mereka ada sistem UEC, kita ada sistem UPSI, SPM dan sebagainya. Walaupun mereka ambil UEC, SPM dan sebagainya. Tapi dengan jelas, mereka mengaji, mereka pergi ke Taiwan. Tak banyak anak Cina yang mengaji di Malaysia. Ada tapi banyaknya masuk ke Universiti Melayu. Sebab tradisinya Universiti Melayu memang daripada dulu. Universiti Melayu ni satu universiti yang agak terbuka lah. Berfikiran liberal dan sebagainya lah. Malah berlaku gerakan. Ada satu kertas putih gerakan subversif komunis di Universiti Melayu yang pernah dikeluarkan lah. Maknanya ke kalangan anak Cina ni memang dari dulu lagi. Universiti Melayu ni dimasuki oleh orang Cina. Dan sampai lah pun naik ranking apa semua tu anak Cina lah. Jadi mana orang Melayu? Jadi orang Melayu masuklah UiTM. Tubuhlah UiTM dengan tujuan nak bagi pendidikan kepada orang Melayu supaya dapat bersaing. Bukan saya nak
merendahkan pelajar-pelajar UiTM, tetapi sistem tu sendiri yang tak tahu budak-budak UiTM ni pergi mana. Banyaknya masuk raket management dan sebagainya lah. Macam-macam lah budak-budak UiTM ni, dan bukan kata mereka tak ada prestasi yang bagus, mereka ada. Tetapi masih lagi tidak mampu untuk bersaing dengan universiti yang ada. Terutamanya USM. USM kita jelas ada Cina. Okey, daripada segi ekonomi, contoh saya cuba hampa tengok kenapa contoh Grab Food Panda, Grab ataupun Food Panda yang bawa masuk dia Cina. Handphone yang bawa masuk Cina. Boleh kata semualah segala nenek teknologi first thing first yang akan mai kat Malaysia mesti melalui Cina. Dan company-company yang ada ni tak duduk pun di Malaysia. Base dia mesti di Singapura. Facebook sendiri yang kita duk guna hari-hari Cina. Saya pernah ada masalah di page, saya duk sembang dengan marketing officer dia, pun Cina. Cina Malaysia lah. So Facebook ni pun Cina. Mana orang Melayu? Syarikat telekomunikasi. Kita duk nampak Cina lah, Melayu lah duk ni. Tapi cuba tengok betul-betul siapa daripada di belakang. MDEC, sebab saya pernah terlibat dengan MDEC. Memang pengarah dia Melayu. Tapi di bawah tu, second floor tu, Cina semua. MITI, Cina. Persatuan Pelancong, Cina. Persatuan apa lagi kat Malaysia ni yang boleh kontrol kementerian. Basically semua Cina. Orang Melayu pergi mana? Orang Melayu tak boleh nak bersatu hati. Tak boleh, payah. Susah orang Melayu ni nak bersatu hati. Tak tahu dia apa. Dia tak boleh nak. Memang saya bukan kata orang Melayu ni buruk tak. Cina pun ada masalah yang sama. Sebab tu saya tulis buku Tanah Baru Negara Selatan. Sebab baru daripada situ kita jelas bahawa pecahan mereka tu, pecahan-pecahan suku kau ni pun sama-sama juga bergaduh. Mereka ada Cina, Hakka, Hokkien, Teochew, Kek dan sebagainya. Kalau kita tengok dekat satu-satu kawasan, macam kawasan saya duduk di Pahang ni, majoritinya Cina Cantonese. Kalau saya duduk di Kedah, saya duduk di kamp Bagan Samok, Kampung Baru Bagan Samok, opak saya polis. Kawasan tu semua Cina Hokkien. Pulau Pinang, Cina Hokkien. Tapi tu ada mix dengan Cina Teochew. Cina Sarawak, Cina Hakka. Jadi mereka ni tak boleh mix sebenarnya. Mereka tak boleh duduk sama-sama. Tetapi duit, mereka boleh duduk sama-sama. Orang Melayu, hang main duit ke, hang main lah apa benda pun tak boleh duduk. Dia kira nak bergaduh juga. Sebab tu di Malaysia ni, Sultan dia ada 9. Sebab kita bergaduh, macam saya kata awal-awal tadi, orang Melayu ni dia bergaduh, dia jenis peram. Dia simpan dalam hati, tak apalah, merajuk. Merajuk buka negeri baru. Merajuk buka kampung baru. Dia tu acara orang Melayu lah tu. Parti baru. Dia tak mau bergaduh. Parti baru. Parti baru. Lebih kurang lah. Dia memang passion orang Melayu dulu tu. Sebab tu kalau hampa baca dalam kajian antropologi ataupun kajian ekologi, contohnya, paling jelas je cerita ditulis oleh George Codes. The United States of Southeast Asia. Pasal apa kita ni negeri bawah angin? Pasal apa negeri India tu atas angin? Padahal kita duduk dalam angin yang sama, langit yang sama. Mana ada beza-beza langit dengan bumi? Bumi yang sama. Tapi pasal apa atas dengan bawah? Pasal mereka tu adalah tamadun. Kita alam Melayu, kita tak ada tamadun yang khusus. Kita tak jelas mana tamadun kita. Barulah ni lah orang duk sebut 10,000 tahun lah manusia main orang Melayu lah. Tamadun Lemuria lah dan sebagainya. Tapi yang jelas, bila saya baca, dulu saya tak percaya. Tapi bila saya tengok balik, saya kaji balik daripada sudut sosial dan sebagainya. Dengan jelas. Dia kata orang Melayu ni dengan India tak jauh beza. Macam adik-beradik lah. Perangai nak lebih kurang. Cara hidup lebih kurang. Bukanlah, mungkin orang tak boleh terima. Tapi kalau kita tengok contoh Tamil, pasal apa kita boleh dekat dengan contoh Tamil berbanding dengan Hindustan? Kita tengok juga Hindustan. Tapi kita layan contoh Tamil. Kita kalau kita tengok filem-filem politik India, macam Malaysia tak? Lebih kurang saja. Cerita Tamil best. Dia lebih kurang saja. Itu yang orang putih ni, dia dah kaji. Orang putih ni,
Dia sebelum dia nak mai ambil alih satu tempat invade, contoh dia mai ke tanah Melayu. British ambil tanah Melayu 1879. Officially Perak lah. Tapi British dah mai ke alam Melayu, ke tanah Melayu tahun 1600. Dia ambil masa lebih kurang 250 tahun untuk dia kaji orang Melayu. Dia nak tahu sifat-sifat orang Melayu. Sebab tu dia boleh kata orang Melayu dengan orang India di selatan India, pokok Tamil ni tak jauh beza. Kemudian barulah Winstead kata Islam mai daripada, sebab tu Winstead kata Islam mai daripada India. Sebab dia kata orang India yang bawa masuk agama Islam. Kemudian barulah Syekh Usyir Al-Attah bantah dan sebagainya lah. Tu satu contoh lain lah. Okey, habis soalan. Okey, Abang Iman, tadi saya baru teringat sebab Abang Iman sebut pasal bajet tu kan. Dekat Malaysia ni senang nak tengok Malaysia ni ada problem ke, ahli politik ada problem ke, tak bersatu ke. Kita tengok masa kita ada krisis. Masa krisis, contohnya masa COVID ni, kita tengok macam mana dia buat. Yang tu tak cukup, yang ni lembab, nak masuk register pun lembab, app pun slow, tak update lagi. Vaksin still 10%, 11%. Daripada bulan 3, bulan 4 ada yang tak dapat lagi. Saya pun frust lah. Bila nak dapat. Haram dia. Lepas tu dia tadi ada jawapan ada soalan daripada Hamzah, Tuan Hamzah Amin. Dia kata ada cara atau kaedah berdasarkan pandangan tuan yang bermula dari awal, apakah orang Melayu perlu buat untuk memastikan Melayu bangkit 20 tahun akan datang. Yang ni saya suka soalan ni sebab pertama kita kena tengok sejarah kita. Kan, sejarah orang Melayu. Bila kita study, then baru kita tahu dulu tok nenek kita macam ni, hebat tak hebat, boleh buat macam ni. Orang putih pun tunduk dengan orang Melayu. And yang tu tapi bila mai British, depa cepat-cepat hapus benda tu. Kota-kota di dalam di Kedah pun depa musnahkan supaya kita tak ada satu identiti. Yang tu saya dapat sikit jawapan lah daripada yang Tuan Hamzah, tapi saya percaya Abang Aiman ada lagi jawapan yang seterusnya. Boleh Abang Aiman komen bisa jawab pasal soalan dia? Apakah Melayu perlu buat untuk memastikan Melayu bangkit 20 tahun akan datang? Kalau tanya saya secara peribadi ni, tak bersesuaian lah. Tapi saya rasa lah yang pertama sekali daripada segi politik kita tengoklah dengan jelas dalam keadaan politik sekarang. Semua Melayu, tapi tetap tak boleh buat apa. Ahli-ahli politik kita semua Melayu, kerajaan terdiri daripada orang Melayu. Tak boleh buat apa. Dulu duk pakailah recycle isu perkauman. Berpuluh-puluh tahun lepas 13 Mei duk salah Cina. Berpuluh-puluh tahun. Dulu dikatakan bahawa DAP inilah yang duk jadi punca. Cerita yang sebenarnya gerakan yang menang di Selangor. Sepatutnya gerakan Lee Cheong Yew tu yang jadi Menteri Besar Selangor. Tapi apabila Lee Cheong Yew masuk ke rumah kediaman rasmi Menteri Besar, Datuk Harun Idris bawa pula Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor, mengatakan bahawa perkara pertama dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor ialah Menteri Besar mestilah seorang Melayu dan beragama Islam. Jadi Lee Cheong Yew belah dalam buku 13 Mei ni. Siapa dah baca? Boleh baca dalam buku ni. Jadi Lee Cheong Yew belah. Dia daripada parti gerakan, dia bukan DAP. Kemudian tiba-tiba selepas gerakan masuk ke dalam Barisan Nasional, selepas tu Razak naik sebagai Perdana Menteri, masuk sebagai Perdana Menteri, maka gerakan diterima sebagai komponen dalam BN. Jadi divert isu pula. Divert isu DAP yang duk salah selama ini. DAP yang duk bawa spanduk dan sebagainya. Memang ada DAP pada masa tu. Tapi kalau kita tengok betul-betul gambar yang sangat famous tu, Cina duk naik lori bawa penyapu ramai-ramai tu, hampa tengok bendera tu betul-betul. Itu bukan bendera, memang ada bendera DAP, tetapi bendera gerakan pun ada. Jadi cerita dia, Cina kita orang Melayu ni diajak supaya Cina DAP ni yang duk salah. Habis yang Cina yang duk sebelah kita ni macam mana? Mungkin orang kata saya resis. Saya tak peduli lah nak kata resis. Cina resis tak apa, takkan saya resis tak boleh. Ni negara saya. Saya orang Melayu. Saya tuan tanah. Tok nenek saya mati berjuang di sini. Saya pun beranak di sini. Saya peduli apa orang nak kata saya resis. Kan? Jadi apa-apa pada Sultan. Kita ni, saya ni nak tahan. Jadi pada anak cucu kita, apa berlaku dalam kerajaan kita, saya yang nak tahan ni. Hampa nak harap Cina? Tak. Boleh harap lah kot. Boleh harap sajalah. Sejarah dah membuktikan. Jadi saya
Dulu orang duk nasihat saya lah. Kata, abang jangan duk resi saya mampu hempah. Tak peduli kan. Mati bukan tangan hampa. Mati Allah Ta'ala ya tak. Duk saja pun mati. Tengah sembang ni boleh mati tu. Nak kira apa tu? Ha? Oh, panas lah itu. Okey, jadi Tak apa, panas tak apa. jadi bila divert isu kita duk baca bahawa China kemudian main MCA. Okey, saya sambil-sambil ni saya nak cerita juga MCA. Yang duk minta kerajaan adalah Tan Cheng Lock daripada MCA. Apa kesan kerajaan? Daripada kesan kerajaan inilah datangnya sistem pendidikan. Daripada pendidikan ni juga datangnya sistem ekonomi. Ini semua ada perkaitan. Daripada ekonomi datang wujudnya kampung baru. Semua ni bermula daripada MCA yang dipimpin oleh Tan Sri, apa nama tadi? HSC dengan Tan Cheng Lock. Okey. Tan Cheng Lock sebelum Tan Cheng Lock tubuh MCA pada tahun 1949, dia tubuh AMCJA, All Malaysian Anti-Japanese Army, AMCJA. Kemudian belah tubuh PMCJA, PEN Melayan apa semua bergabung dengan Putra. Dalam perbincangan Putra untuk dia dah depa tubuhlah, depa buat satu cadangan resolusi Perlembagaan Rakyat tahun 1948 di mana antara perkara yang ditulis dalam PMCJA perbincangan itu ialah kerajaan bagi orang Cina dan bukan Melayu yang duduk di tanah Melayu. Kemudian Isytihar Darurat tahun 48. Okey, tahun 48 Isytihar Darurat, komunis pun pumpang kita pun duk perang gaduh bunuh lawan, aku benci kat Cina, Cina benci kat Melayu apa semua. Tahun 49 Henry Geni panggil Tan Cheng Lock. Henry Geni Persuara Tinggi Melaya panggil panggil Tan Cheng Lock. Dia kata sekarang ni kita nak tubuhkan satu parti yang boleh ambil hati orang Cina yang duk sokong komunis. Maka dicadangkan nama MCA. Okey, bincang dalam hampa boleh baca buku The History of MCA, Hem Pek Kun. Ada saya hurai, saya ada YouTube juga, MHR, nama dia MHR. Ada satu video saya cerita lebih kurang buku tu. Saya kupas pasal buku tu, Hem Pek Kun, The History of MCA. Dalam tu jelas. Dan saya ada tulis satu artikel lah di sebalik perjanjian kemerdekaan. Saya rasa ada dalam saya punya akademia aku boleh baca lah. Okey. Jadi perkara pertama yang diminta dalam mesyuarat CLC, Commission License Committee. Okey. Bagus kan? Semangat. Apa nama tu? Irwan Sani. Okey. Okey, di dalam buku Hem Pek Kun tu okey, Tan Cheng Lock kata pertama sekali dalam CLC, Commission License Committee yang mula dibincangkan pada tahun 1952. Perkara pertama yang diminta selepas tahun 48 tadi dah kena haram PMCJA tu, Putra dan sebagainya. Yang pertama sekali dia minta kerajaan. Tak nak siapa pun bantah. Semua ikut berita kata kita kena bagilah kerajaan. Siapa orang Melayu time tu, siapa pun tak bantah. Okey lah, tak apalah. Tapi sekretari duk ada. Orang Melayu ni macam tu, macam saya kata, mereka duk bantah. UMNO di Kedah bangun, bantah. Kami orang Melayu Kedah tak setuju lah nak bagi. Pasal apa orang Melayu Kedah orang pertama? Yang ni orang tak mau jelas. Pasal apa cerita UMNO tubuh di Johor? Ya betul, tak apa UMNO tubuh di Johor, tak ada masalah. Tapi yang duk fight menentang, bukan saya nak puji. Saya mentang-mentang lah saya orang Kedah, saya nak puji Kedah tak. Tapi yang duk buat gerakan menentang keputusan-keputusan yang dibuat oleh UMNO pada peringkat awal, semua main daripada Kedah. Semua dia main pada akak umbi di Kedah. Mereka tak setuju. Hampa bukanlah saya kata ni, hampa boleh baca rekod-rekod UMNO Kedah bangun tak setuju. Masa ni lah main Mahathir lah apa semua. Mahathir duk ada lah time ni. Mahathir lah antara orang yang duk bangkang dengan isu-isu nak bagi kerajaan ni. Kata pasal apa nak bagi kerajaan? Mereka belah lah. Mereka bukan duduk sini. Tapi mereka duk bincang-bincang. British kata mereka dah menyumbang kepada ekonomi dan sebagainya. Maka bagilah kerajaan. Okey, bila dah bagi kerajaan, ni saya pendekkan contoh dia. Bila dah bagi kerajaan, Tan Cheng Lock kata, kerajaan dah bagi. Kami nak duduk mana? Mainlah tanah.
Maka buatlah kampung baru. Jadi sebanyak 660 kampung baru. Saya baru siap satu buku bertajuk Kata Menih. Buku ni diterbit tahun lepas, tapi saya fokus kepada Pahang lah sebab saya duduk di Pahang. Isu kampung baru di Pahang. Buku tu boleh nantilah kalau siapa nak bolehlah PM saya tu. Macam iklan pula tiba-tiba dalam ni kan. Okey. Isu kampung baru. Kemudian tubuh kampung baru, 660 kampung baru ditubuhkan di seluruh tanah Melayu dengan keluasan lebih kurang 5 juta ekar tanah. Itu satu perkara. Dan hampa ingat lagi kata Prof Zahrah yang pernah viral lah. Katanya lepas Cina ni belah, lepas orang putih belah, tanah-tanah ni semua boleh kat Cina. Memang betul. Saya pernah sembang dengan cucu kepada bekas Menteri Besar Pahang yang pertama. Saja saya TV sembang dalam telefon lah. Cucu dia, cicit dia pun ada dalam Facebook saya. Masa kami duduk sembang tu saya tanya, Pakcik, macam apa Cina duk beli tanah? Dia kata okey. Masa British nak belah, merdeka ni, British belah lagu tu lah. British tinggal habis surat tanah apa dia bagi kat amoy-amoy. Jadi semasa tahun 50-an, pok-pok Cina ni dia hantar anak-anak dia apa? Jadi perempuan simpan. Jadi perempuan simpan. Kepada pegawai-pegawai British ni. Kepada tukar-tukar tanah, tuan-tuan tanah. Ni jadi perempuan simpan lah. Orang Melayu takkan nak buat lagu tu kan. Jadi sebelum belah, sign surat sarah pada Cina. Itu yang boleh kat Cina. Tu asal muasal dia. Dia boleh kat tanah yang kata Dr. Zahrah tu kata itu ni. Okey, kemudian bagi kampung baru. Lebih kurang 5 juta ekar tanah. 660 kampung baru ditubuhkan. Bila saya buat saya sedang, macam saya kata tadi, saya sedang siapkan satu buku juga pasal kampung baru. Tapi dengan COVID ni, kalutlah sebab primary record semua nak kena tengok di arcade. So saya tersangkut. Jadi kampung baru yang ditubuhkan daripada tahun 50 sampai 56. Mai dah. Cibuk je. Okey, daripada tahun 50-56, kampung baru ni dah ada api ayak. Ada elektrik ada elektrik. Elektrik ada, sekolah ada, dewan orang ramai ada, pusat kedai ada, padang bola apa, hampa pilah tengok kampung baru. Semua ada dah. Kampung Melayu tak ada apa. Kampung Melayu, orang Melayu jadi bodoh. Apa pun tak tahu. Main kampung baru. Benda apa ni? Bagi tahu kat masa tu Onn Jaafar lah. Onn Jaafar melalui pegawai-pegawai British, pegawai daerah semua bagi maklum. Maklumlah kepada semua orang Melayu kata ni akan buka kampung baru. Bola dah start, ada bola. Ada bola. Tak apa, kita berhenti lah. Kita berhenti lagi. TV berapa pun ada yang komen. TV berapa? Okay, Abang, okay, last. Apa iktibar kalau kita boleh pendekkan, Abang memang boleh simpulkan daripada peristiwa 13 Mei ni, terutama dari kacamata orang Melayu sendiri. Sebab saya tengok banyak yang komen kata, alah, mereka rasis boleh, kita tak boleh kan. Lepas tu ada few thing lagi yang pasal COVID lah. Okay, Abang memang boleh penutup last. Okay, tak apa. Irwan Sani komen, sambung tak apa dia kata. Mana? Dia kata sambung tak apa. Sambung lajak lagi pukul 11-12 pun tak apa. Saya Abang Iwan ni semangat. Nanti seri kedua ke ketiga ke insyaAllah lah. Seri kedua insyaAllah kita jemput lagi. Okay, Abang Iwan teruskan. Okay, jadi pada saya lah dalam isu 13 Mei ni, naknya semua ni punca pada kita sendiri. Punca pada kita sendiri. Kita yang duk beralah, kita yang duk selak kain lah, Mak Antam Mak cakap lah. Kita yang duk selak kain buka pekung di dada. Akhirnya pok-pok ni mereka masuk. Mereka melihat kepada kelemahan orang Melayu. Sebab kita ni kalau kita tengok orang Bandak, orang Bandak dia lebih bersifat terbuka. Orang Bandak yang suka duk sebut kan, jangan duk resis kan. Kita orang kampung mana kita bercampur dengan pok-pok tu kan. Jadi kita ada sifat resis tu. Jadi saya pun susah nak cakap lah benda ni. Sebenarnya semua ni atas diri kita lah. Tapi sekali lagi saya nak bagi tahu kata susahnya orang Melayu nak bersatu dengan bangsa sendiri berbanding dengan kaum Cina lah.
dia nak bermula, kita kena ada satu penyatuan. Berbeza pandangan tu biasa. Tapi masalah dia orang Melayu ni, dia cepat sangat berlenting. Dia tak boleh, dia lagi satu dia suka taksub. Parti politik tu seolah-olah satu mazhab. Ni mazhab ni, ni mazhab ni, ni mazhab ni. Dia jadi macam mazhab. Hang, okey, presiden adalah ulama. Adalah ketua ni lah. Hang tak boleh kutuk dia langsung. Kan? Hang tak boleh. Kita ni dah lah agama berpecah belah dengan mazhab. Politik pun nak pecah belah juga. Mampus. Sudahnya kelemahan kita tu sendirilah yang menyebabkan kita tumbang. Dia tak ada siapa orang buat kita. Orang lain ni main cucuk ya, lebih kurang. Bukan dia tikam kita betul-betul. Jika cerita 13 Mei ni, pasal politik ya. Tak ada Cina tu pergi tikam hang saja ada. Tapi diapi-apikan supaya tikam. Bila tikam orang boleh naik. Macam lo. Tikam lah. Kita sendiri yang duk buka, duk lembik tengkuk orang tikam kita, itu kita nak marah orang lah bawah. Kita sendiri yang bagi peluang. Kan? Salah diri sendiri, jangan salah orang. Pada saya lah, ni pada saya. Sikap kita suka tuding jari kepada orang. Kita suka salah ke orang. Adakah sebab hang miskin? Jadi hang miskin, hang salahkan, ni Cina ni kaya, aku miskin, nak buat macam mana? Habis hang dah tahu hang miskin, hang usahalah. Kan? Hang dah tahu tu, aku tak boleh lah nak ngaji tinggi apa semua. Lah, ni kita duk tengok dah dalam media sosial, punya cepat orang boleh kutip duit untuk bagi sumbangan kat hang. Hang janji hang usaha. Lah ni orang Melayu ni kata malas sikit. Saya bukan kata, ni nak sokong Mahathir lah ni. Tak. Malas ni takrifan saya. Malas yang dimaksudkan bukan kata Mahathir sebut malas ni. Orang putih sebut lama dah. Orang putih sebut, Cina pun sebut. Hampa baca rekod-rekod. Mereka tulis. Mereka kata orang Melayu memang malas. Dia bukan malas daripada segi buat kerja. Tak. Orang Melayu tak malas daripada segi tu. Tapi orang Melayu malas daripada segi dia tak mau nak ada kemajuan ke depan. Dia tak ada sifat materialisme. Akhirnya benda ni lah yang disebutkan oleh Zakbar dalam buku dia Falsafah Takdir. Falsafah Takdir. Zakbar kata, orang Melayu bila dia berusaha, usahanya sedikit. Tapi dia mengharapkan balasan yang besar. Tetapi bila dia berusaha, dan dia berusaha, kemudiannya dia merasakan bahawa usahanya itu tidak ke mana-mana, akhirnya dia berhenti. Dan kemudiannya dia menyerahkan usahanya itu kepada takdir. Bila takdirnya itu tidak jatuh, takdirnya yang baik tidak jatuh kepadanya, maka dia menyalahkan takdir. Ini kata Zakbar. Jadi takdir ni, siapa yang bagi takdir tu? Rezeki, ajal, maut, takdir ni Allah Ta'ala yang tentukan. Atas usaha kita. Tapi kita ni Zakbar kata ni. Zakbar kata orang Melayu ni suka salah takdir. Macam lah sampai lah duk ada panggil tu. Nak buat macam mana miskin. Nak buat macam mana kita mengaji tak pandai. Hang dah tahu dah hang bodoh. Hang mengaji lah. Jadi panas. Saya kalau cerita bab Melayu jadi panas kena lah. Bab sayang. Belekat bab sayang. Betul. Kita memang marah lagi bila kita sembang tu. Tapi kita bukan nak sampai kita sama-sama kita yang bergaduh. Kan? Kita patut cari satu titik pertemuan tu supaya kita ni tak ada orang nak pijak kepala yang duk kacau bahasa, duk kacau tulisan Jawi, duk kacau isu tu, isu ni, isu sultan. So kita jadi itu kita cepat marah kan. Saya tengok komen memang laju masuk ni, ya Allah. Saya duk pin up. Okey, lagi satu saya melihat satu lagi, selama hari ni kita ni dibagi ikan. Lama hari ni, daripada zaman orang putih sampailah zaman ni lah baru duk cerita nak suruh buat kerja lebih apa. Tapi sebelum ni 60-70 tahun kita dibagi ikan, kita tak diajak dibagi pancing. Cuba bagi pancing sekali tengok nak jadi macam mana. Tapi pernah lah sekali try bagi pancing, dia orang Melayu punya lompat. Adalah peristiwa tu berlaku dalam tempoh 2-3 tahun lepas. Apa saya dah tengok benda tu. So macam mana kita nak berubah? Macam mana kita nak sembang pasal persaingan ekonomi dan pendidikan? Kita sendiri pun tak boleh nak accept benda tu. Kita tak boleh terima realiti. Dan Tun Dr. Ismail pernah kata, satu hari nanti ia akan tarik hak-hak istimewa orang Melayu. Perkara 151, 52, 53 tu adalah orang Melayu sendiri. Tapi bila masa dia tak tahu. Mungkin masa tu orang Melayu dah depan, dah kaya raya, mungkin orang Melayu rasa tak penting dah. Ada keistimewaan. Okay. So saya tak boleh lah, saya dah kepala ni dah perasak kan. Kita sambung asap tu dalam siri lain.
Dan Oh, kita akan bagi jemput lagi Tuan Herman untuk hadir ke kita punya buah mula ni. Oh ni betul lah buah mula. Nanti kita kena ada buah mula hak lain pula. Cantik, cantik. Okey, baik. Saya rasa kita akhiri kita punya malam ni. Terima kasih kepada Herman sudi hadir untuk kita punya talk pada malam ni. Buah mula nombor 2. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan, hari Jumaat dan Sabtu. Nanti saya dan tim akan release topik-topik apa yang kita nak bawa. Follow Mark Law Office punya Facebook dengan YouTube channel. Okey, lagi satu tadi ada orang tanya, buku 13 Mei yang Tuan Herman jual tu berapa ringgit? Mana komen tu? Buku 13 Mei. Buku 13 Mei tu berapa harga? Oh, 13 Mei. Oh, tak ada. Saya tak siap lagi tulis. Oh, tak siap lagi tulis. Yang ni kot buku dia tengok yang ni. Ni buku ni lama dah ni. Tuan Herman punya tu? Bukan ni Leon Comber. Leon Comber ni duduk ada kat Singapura. Dia bekas polis. Okey, baik. Nanti kalau apa-apa boleh Roger. Tuan Herman lah kat Facebook dah kan. Tu siapa dia tu? Ada yang request James Law lepas forum nanti bila James Law. Yang apa ni sampai tak berhenti cakap mampu. Tapi saya tapi actually pada 51 orang yang duk tengok live ni, Tuan Herman ni selalu juga live dekat dia punya Facebook kan. Facebook sambung di page MHR pula tuan. Nah, cantik. Saya tengah duk chat pagi. Follow MHR punya Facebook. Memang selalu Tuan Herman kita live. Kita pun alhamdulillah hari ni dia luangkan masa untuk kita bersama kita. Okey, baik. Saya kena akhirkan kita punya talk show pada malam ni. Nanti bila-bila kita jumpa lagi. Terima kasih pada yang share, pada yang tengok. Kita jumpa di minggu depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.